Kakak! Kak, buka pintu bilik, Kak! Kakak! Kakak, buka pintu bilik, Kak! Kakak! Hello? Hello, Abah. 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 Ada benda terjadi kat kakak, Pak. Balik sekarang, Bah. Balik sekarang, Bah. Tolong, Bah. Binaria 897 itulah dialog yang dikirimkan membuka kisah yang pertama pada tengah malam ini dari Encik Harun. Beliau seorang pemandu teksi, bertugas pada shift malam. Pada malam ini dimaksudkan, anak lelakinya, anak bungsu menelefon, meminta bantuan supaya balik segera. Kisi anak saya telefon dengan nada suara dalam keadaan ketakutan dan sedang menangis. Anak lelaki bungsu saya. Sambil itu saya dengar dia ketuk pintu. Suruh kakaknya buka pintu. Bila saya tanya kenapa, dia tak boleh cakap. Dia panggil saya Abah. Abah balik sekarang, Bah. Cepat, Bah. Kakak, Bah. Jadi saya yang ketika itu berada agak jauh dari rumah. Pendengar misteri jam 12. Kata Encik Harun, saya tinggal di lorong Buangkok. Dan pada malam yang dimaksudkan, saya berada agak jauh dari kawasan rumah saya. Waktu kejadian ini berlaku, saya berada di Chua Chu Kang. Baru saja saya turunkan seorang penumpang. Tapi nasib baiklah Kisi, penumpang dah diturunkan, barulah panggilan saya jawab. Jadi bila saya jawab panggilan itulah dialog yang saya kirimkan pada kiriman awal email ini untuk Kisi bacakan kepada pendengar misteri jam 12. Rakan-rakan MG12 Encik Harun kata saya memandu pulang ke rumah dengan fikiran yang berkecamuk, dengan perasaan yang tak tenteram. Tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Saya tidak ada isteri. Isteri saya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Pendengar misteri jam 12. Apabila saya pulang ke rumah, saya dapat lihat anak saya masih mengetuk pintu bilik dan anak lelaki saya terus menunjukkan dan menuju ke arah saya. Kemudian kata kakak dalam bilik. Rakan-rakan MG12, saya cuba tendang pintu beberapa kali sampai pintu bilik anak saya terpecah dan ternganga terbuka luas. Kisi, sampaikan jiran sebelah dan jiran bawah naik. Berdiri depan pintu rumah, ada yang terjenguk-jenguk. Ada juga jiran sebelah masuk ke dalam. Jiran sebelah saya masuk ke dalam nak berikan bantuan. Bila saya masuk dalam bilik, anak perempuan saya, Kisi, apa dia tengah buat tahu tak? Rakan-rakan MG12, anak gadis Encik Harun sedang mengambil kain batik lepas yang digunakan ketika arwah meninggal dunia yang ada dalam almari. Dia ambil kain batik lepas, dia bungkus badannya. Bila saya masuk, badannya Kisi yang hairan dah macam orang yang dikafankan. Ayu. Astagfirullah. Kisi, saya, anak saya, jiran saya yang masuk melihat keadaan anak saya, kami terperanjat. Kisi, bagaimana seseorang boleh bungkuskan badannya begitu ketat kain yang dipakai? Kalau kita yang bungkus diri kita sendiri, tak mungkin kita boleh buat serapi yang anak saya buat. Dari kaki sampai ke badan, dan memang cantik, nampak wajah, nampak kepalanya saja. Rakan-rakan MG12, Encik Harun katanya fikiran saya tak tenteram melihat keadaan anak saya yang cukup menakutkan. Kisi, apabila saya sentuh kain batik tersebut, baru nak buka, dia tengok saya, dia menjeling. Dan dia cakap sesuatu. Saya tak faham dalam bahasa apa.
Dia cakap sesuatu dalam bahasa yang mana saya tidak faham. Kemudian, saya panggil seorang rakan sahabat saya, kata Encik Harun. Beliau adalah seorang ustaz. Datang ke rumah. Ustaz tersebut sejam kemudian datang ke rumah saya. Meminta saya air. Rakan saya meminta saya air. Di air tersebut dia bacakan sesuatu. Kemudian dia suruh saya sapu di muka anak. Mula-mula anak saya seolah-olah memberontak. Tak nak disapu mukanya. Rakan menekan badan. Tetapi walaupun di kafan kedua-dua tangan tak digunakan, bila dia merontah tu Kesi memang cukup kuat. Teman-teman misteri jam 12. Dipendekkan cerita, kata Encik Harun. Anak saya terkena sampukan pembuatan pocong. Ini setelah saya, anak lelaki anak gadis, balik kampung 2 minggu yang lalu di salah sebuah kawasan di Melaka. Bila berada di sana, kami telah pun kunjungi ataupun menziarahi orang meninggal. Dan saya tak nak cakap tentang arwah yang pergi, tetapi ada sesuatu yang tak kena dengan arwah. Dan anak saya, anak gadis saya macam ibunya, cukup sensitif, senang nampak, senang terkena. Teman-teman misteri jam 12, nasib baiklah rakan saya dapat menyelamatkan anak. Kalau tidak, dia akan jadi sama macam ibunya. Itu saja kisah, terima kasih. Pendengar Ria 897, itulah kisah yang pertama telah pun saya sampaikan, kiriman email dari Encik Harun, seorang pemandu taksi yang bercerita tentang gangguan yang terkena pada anaknya. Gangguan yang diberi nama dalam kisah ini adalah sampukan pocong ataupun gangguan pocong yang dikatakan oleh Encik Harun. Dan ibunya, katanya arwah ibulah dengan anak gadisnya mempunyai persamaan. Persamaannya mereka dua-dua ni adalah seseorang yang sensitif. Anda fahamlah apa arti sensitif dalam arti kata misteri. Di mana dikatakan ibunya sedang nampak, anaknya sedang nampak, sedang terkena gangguan dan sebagainya. Mungkin ada di antara kita dilahirkan. Itu adalah mungkin boleh disifatkan satu pemberian anugerah. Ataupun mungkin itu juga boleh disifatkan sebagai satu kekurangan. Kekurangan yang diberi, yang dimiliki. Oleh kerana boleh ternampak sesuatu, ada yang anggap sebagai satu bebanan. Ada juga yang menganggap bila boleh ternampak sesuatu makhluk, ataupun menggunakan mata halus kita, ini ada yang menggunakan ia sebagai satu kesempatan untuk berhubung. Adakah kisah yang dikirimkan oleh Encik Harun? Mungkin istrinya meninggal dunia akibat ini, saya tak pasti sebab dia tidak beritahu dan banyak perkara yang dirahsiakan. Ini kiriman ingin saya bacakan. Ini datang daripada Ari, berkongsi peristiwa yang dikirimkan kepada saya ke alamat ria, ria@mediacorp.com.sg. Kata Ari, kisah pengalaman yang ingin disampaikan ini berlaku kepada diri saya. Dan begini, setelah perkara ini berlaku setelah ada kematian, iaitu jiran sebelah saya meninggal dunia lah. Jiran sebelah saya ni adalah orang Cina, Kisi. Jadi ibunya yang tinggal dengan dia ni, saya dengan keluarga tahu mempunyai penyakit dah tua, Kisi. Kemudian mendapat berita ibunya telah pun meninggal dunia, dan dapat lihatlah dekat kolong blok rumah kami dianjurkan upacara kematian ibunya, yang mana kalau pengetahuan Kisi, orang Cina kalau mati ini mereka akan menyimpan mayat tu ataupun jasad tu, kata beliau, untuk lebih kurang dalam 7 hari. Ini bagi membenarkan ahli keluarga untuk datang menziarahi si mati buat kali terakhir, kata beliau. Jadi begini kisahnya. Kejadian ini terjadi hanya selepas ada kematian ini. Bilik saya ni dekat tepi koridor, Kisi. Jadi kalau orang lalu lalang depan koridor rumah saya ni, saya akan dengar lah bunyi telapak kaki, bunyi orang berbual.
itu satu perkara yang itu satu benda. Kalau ada bilik dekat tepi koridor, kadang-kadang pun nanti pada waktu malam dengar orang berjalan. Nak-nak waktu malam bila sunyi. Jadi apa yang terjadi, saya ni dalam bilik ada komputer. Saya suka main game pada waktu malam. Bila main game, saya akan buka tingkap kisi. Anda bayangkan, kejadian ini, pengalaman ini diceritakan, kisah yang diceritakan ini berlaku di rumahnya dekat kawasan Marine Parade, di salah sebuah blok di Marine Parade. Jadi beliau ni ada sebuah bilik, biliknya ada tingkap bilik kalau buka dekat luar tu adalah koridor tempat orang jalan kaki lah, lalu lalang pergi ke rumah, untuk pulang ke rumah. Dan bila dia main game dekat komputer, dia duduk dekat meja komputer, dia akan bermain game, tingkap bilik tu akan dibuka. Katanya di sini waktu malam memang sejuk Casey. Saya suka angin waktu malam dekat kawasan Marine Parade ni, memang dingin. Yelah, maklumlah, rumah dekat dengan laut, dekat dengan pantai, memang berangin sangat-sangat. Jadi sedang saya duduk dekat komputer, kadang-kadang nanti nampaklah jiran sebelah lalu, lalu nak balik rumah, lalu nak pergi ke lift lobby. Apa yang berlaku pada malam tu, saya sedang main game ni, tengah main game, tiba-tiba saya nampak macam kelibat ada orang jenguk. Jadi bila mata saya sedang memberi tumpuan pada monitor skrin dalam bilik saya ni, tengah main game, tengah tengok monitor skrin, sebelah kiri ni adalah pandangan tingkap bilik. Saya punya vision, walaupun depan saya nampak sedang konsentrate, tapi vision saya sebelah kiri ni boleh lihat macam ada kelibat, macam orang menjenguk. Jadi bila saya perasan ada orang menjenguk, saya pun toleh sebelah kiri dan dia hilang Casey. Hilang dari pandangan. Jadi mendengar Ria 897, mungkin agaknya saya begitu khusyuk sampaikan saya rasakan macam ada orang sedang menjenguk. Tak apa, terus main game Casey. Tengah seronok main lagi, dah masuk 10 minit, 15 minit. Kemudian sekali lagi Casey, kelibat yang sama menjenguk daripada tingkap bilik. Saya pusing, toleh ke sebelah kiri, dia hilang lagi. Kali ini saya rasa seram sejuk pula. Rasa macam tak kena gaya. Tetap saya main game tak tutup tingkap. Kali ketiga Casey, tengah main game, apabila saya pusing dalam masa yang sama tu, memang tak nampak kelibat, tetapi saya boleh pusing. Tak ada kelibat lah, tapi tergerak hati untuk toleh. Bila saya toleh, dalam masa yang sama dia pun menjelma, menjenguk. Casey, wajahnya sama dengan Nyonya ataupun Cina, orang Cina kepada ibu jiran saya ni yang meninggal dunia. Sama Casey. Bila ternampak, saya terus astaghfirullahalazim, ya Allah, apa benda tu? Saya bangun, suara game saya kuatkan sedikit suara game, pergi dekat tingkap, bismillah. Saya tutup tingkap saya. Nak main game dah tak ada mood sebab takut. Saya baring dekat atas katil saya kebetulan betul-betul tepi tingkap. Saya baring, katanya untuk legakan fikiran, tapi tak boleh Casey. Dia main ketuk-ketuk tingkap Casey, 2 kali dia ketuk, tuk. Saya angkat bantal, tarik selimut, pergi ke ruang tamu, tidur dekat ruang tamu Casey. Sampailah ke pagi. Sampailah ibu saya kejutkan saya. Terima kasih. Selamat tengah malam. Hani Faizal kata, apa khabar Casey? Khabar baik Hani Faizal kata, saya ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman, dan ini berlaku di salah sebuah lapangan terbang di Singapura. Sebenarnya beliau ada sebutlah terminal berapa, saya tak nak beritahulah. Saya ni bertugas di lapangan terbang di salah sebuah butik, dan saya pulang agak lewat lah. Dan bila pulang lewat tu, kita ada abang driver yang akan menghantar kita pulang ke rumah. Jadi teman-teman saya yang lain pada malam itu semua nak keluar sendirilah. Ada yang boyfriend ambil, jadi saya seorang saja yang tinggal dan sedang menantikan abang driver yang telah pun menelpon saya yang dia akan lambat sedikit. Saya pun tunggulah tempat biasa. Sedang saya tunggu ni, kelihatan di sebelah ujung macam ada perempuan berdiri di tepi rod.
Yang hairan ni, bila wanita tu berdiri, dia berdiri tegak dan tidak pandang kiri kanan. Saya perhatikan dia dari tepi. Kemudian oleh kerana saya tak naklah terlampau, katanya di sini obvious, terlampau ketara sangat, yang saya sedang memerhatikan dia, daripada saya berdiri betul-betul seolah-olah sealiran dengan dia, saya ke belakang. Jadi bila saya berdiri belakang, saya boleh nampak dia berdiri di bahagian hadapan sebelah kiri. Jadi kata Hani, bila datang kenderaan ni, laju ke si van ni, pandu. Kemudian perempuan tu lompat. Saya sampaikan terpekik ke si dibuatnya. Bukan apa, terkejutlah wanita tu nak bunuh diri. Yang hairan, pemandu van tersebut boleh keluar. Kemudian ada juga pelancong-pelancong yang lain, dia tolonglah angkatkan beg mereka. Saya tengok lama lagi si. Takkan pemandu van ni tak tahu dia langgar orang ni. Setelah pelancong tu berjalan semua masuk ke dalam, pemandu tu masuk dalam van-nya, terus berlalu pergi. Casey, wanita yang lompat depan van, tidak kelihatan langsung pun. Saya punyalah takut. Kemudian saya rasa saya macam seorang. Saya terus telefon lah, si driver ni di mana? Dia kata dah sampai. Memang betul, letak telefon, muncul van dia dari jauh. Saya masuk. Selalunya masuk dalam van duduk belakang. Kali ni saya tanya, bang duduk depan boleh bang? Pemandu tu kata okeylah duduk depan. Dan saya ceritakan pada dia. Dia pun terperanjat ke si. Sebab katanya dia pernah melihat wanita yang mungkin sama orang lah, berdiri tegak dan tidak bergerak di tempat yang saya menunggu kadang-kala bila dia datang awal sedikit. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Hani Faizal. Okey teman, Misteri Jam 12 ini kiriman SMS daripada Cik Jenab, namanya Jenab, J-E-Y-N-A-B. Nama comel betul Cik Jenab kata, apa khabar KC? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. KC, Cik Jenab ingin berkongsi pengalaman ini berlaku 3 tahun yang lalu, dan ini berlaku di bekas rumah Cik Jenab yang terletak di kawasan Commonwealth. Casey, Cik Jenab kata tinggal di salah sebuah flat. Saya tak nak sebutkan nombor bloknya sebab dia sebutkan nombor blok. Tapi di salah sebuah flat di Commonwealth, atas bukit. Kalau Casey sebut nombor blok ni, ramai yang tahu tentang blok ini. Memang Casey, banyak-banyak benda pernah berlaku di sana. Dan Casey, 3 tahun yang lalu, beberapa minggu sebelum nak berpindah, macam-macam gangguan. Seolah-olah rumah tu, penunggu dalam rumah tahu yang kami sekeluarga nak berpindah ke tempat yang baru. Jadi Cik Jenab menceritakan, cuba Casey bayangkan, malam hari tengah tidur, boleh rasa orang tarik-tarik kaki. Pada mulanya ingatkan mungkin kaki ini simpul biawak ke semut-semut ke, kata Cik Jenab. Tapi lama-kelamaan, bukan saja katanya Cik Jenab yang terkena, malah anak gadis Cik Jenab yang berusia 17 tahun pernah tanya. Katanya, Mama, semalam malam Ayu tidur, rasa macam ada orang tarik kaki. Jadi Cik Jenab mengatakan dia pun mengalami perkara yang sama, tapi dia tak nak beritahu anak. Saya tak nak beritahu anak saya, kata Cik Jenab. Saya rahsiakan perkara tersebut kerana takut anak akan takut. Jadi saya pun kata pada anak, mungkin agaknya kalau kita penat, saya pun mulalah keluar hujah-hujah yang tak masuk akal. Tetapi dia yakin kisi dengan kata-kata saya, kata Cik Jenab. Jadi dia kata mungkin agaknya itu kalau penat ke, kaki lemah, lengur, jadi tarikan kekejangan otot dan sebagainya lah. Saya tak pasti apa yang dijelaskan sebab Cik Jenab tak kirimkan SMS. Tapi yang kisah selanjutnya ni, anak juga beritahu, Mama, semalam malam tengah tidur ada orang tarik-tarik lagi ibu jari, macam ada sesuatu. Jadi saya pun tanya, jadi Ayu buat apa? Anak saya kata, Ayu terbangun lah. Bila bangun tengok depan katil tak nampak apa-apa. Saya pun diam. Kisi, minggu yang terakhir benda ni dah main kasar. Saya cuma setakat kena tarik-tarik kaki. Bila bangun tengok tak ada apa-apa. Anak saya Kisi, minggu yang terakhir, sedang dia nyenyak tidur, benda yang sama berlaku. Ada orang tarik-tarik ibu jari kakinya. Pertama kali dia terkena, dia diam. Dia tak layan, buat bodoh. Kisi, beberapa kali kemudian pada malam yang sama, dia bangun dan cuba tengok depan katil. Alangkah terperanjat Kisi. Nampak macam ada makhluk. Tak tahulah jentinanya apa, wanita ke, lelaki ke. Tetapi benda tu sedang menyangkung depan katil, rambut panjang menutupi muka. Anak saya sampai terpekik sekuatnya. Saya, suami, sampai terbangun. Bila bangun keluar dari bilik, tengok anak dah menangis. Menangis di atas katil. Buka lampu, anak masih menangis. Cuba tenangkan dia.
Dan malam tu, untuk malam-malam berikutnya sebelum berpindah, saya temankan anak setiap malam. Tidur bersama dengan dia. Tapi tak nak tidur atas katil. Dia nak tidur di lantai, Casey. Saya temankan dia tidur di lantai. Pendengar Ria 897, sekarang ini, bila Cik Jinab katanya temankan anaknya untuk minggu yang terakhir sebelum pindah ke rumah baru, saya tidur di atas lantai dengan anak sebab anak takut nak tidur di atas katil. Jadi apa yang berlaku? Anak saya tidur, mukanya menghadap almari. Saya tidur, wajah saya, muka saya, badan saya menghadap bawah katil anak. Casey. Sedang nyenyak tidur, saya terbangun di waktu malam. Dan terperanjat Casey apabila ternampak di bawah katil, macam ada nenek tua rambut putih sedang baring di sebelah saya. Bila saya nampak, saya pejam mata istighfar, badan saya pusingkan dan terus peluk anak saya. Belakang saya macam ada kuku, satu jari garuk dekat belakang Casey. Saya langsung tak nak bergerak. Dan Alhamdulillah, kata Cik Jinab, 4 hari kemudian kami berpindah. Seolah-olah rumah tu tak terima. Saya, suami dan anak nak tinggalkan rumah itu dan pergi ke rumah baru. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Pendengar 897, kisah daripada Puan Jinab berkongsi pengalaman. Saat-saat beberapa hari terakhir tu, bila nak tidur tu, tiba-tiba dapat rasakan bila dia pusingkan badan setelah ternampak. Dia tak pasti, tapi dia rasa mungkin macam nampak nenek tua baring bawah katil anaknya. Dia pun pusing, peluk anaknya yang tidur sama dengan beliau di bawah katil. Dan tiba-tiba rasa belakang ada macam orang garuk dengan satu jari. Ayolah, Puan Jinab lagi boleh pusing. Kalau saya dah nampak bawah katil tu macam ada benda, saya bukan pusing. Sebab pusing membelakangi benda tu, tak tahu apa dekat belakang. Saya akan kejutkan anak, suruh dia tidur dengan saya ke dekat luar lah. Ruang tamu lagi selamat lah. Ya, rapat-rapat dengan timbuk pun baik lah. Itu pengalaman yang menyeramkan berlaku di salah sebuah blok di Commonwealth. Itu estate perumahan, salah satu estate perumahan yang lama. Kalau dulu saya tinggal Tanglin Hawk. Kalau naik taksi selalu saya dengar ibu kata, Tanglin Hawk Cap Lau. Ingat lagi tak? Siapa sini teman-teman di Facebook yang tinggal di Tanglin Hawk? Jadi naik taksi, Uncle Tanglin Hawk Cap Lau. Dia tahu bagaimana kan? Pandu. Dan dulu di belakang sana tu ada rel kereta api. Sekarang Malaysia dah ambil balik lah besi-besi dan kayu-kayu mereka. Jadi belakang tu dah jadi macam satu jalan yang panjang lah. Jadi di sana pun dulu saya dengan rakan-rakan tangkap spider dekat rel kereta api tu. Dulu kenangan lah, masuk dalam kotak mancis, kotak kaset. Itu dulu. Suzlina katanya Suzlina, selamat tengah malam Casey dan juga pendengar MJ12. Saya pernah satu ketika dahulu menunggang motosikal. Suzlina menunggang motosikal. Dan ini berlaku dekat kawasan ini berlaku dekat kawasan Mandai Road. Seorang diri menunggang motosikal waktu malam, angin sejuk. Saya dah biasa tunggang motosikal seorang diri waktu malam. Tiba-tiba dekat kawasan Mandai Road ni, saya terasa motosikal saya ni macam berat semacam. Dan bila berat ni, saya tahu bahawa berat yang saya sedang tunggang motosikal ni rasanya sama seperti ada orang duduk di belakang motosikal saya, Casey. Sepanjang perjalanan, yalah kita ni menunggang motosikal, mana ada CD player. Saya baca, Casey, mulut komat kamit membaca Ayatul Kursi. Nasib baiklah saya hafal surah ni. Jadi saya confident sikit. Jadi saya baca ayat kursi sambil menunggang motosikal. Masih lagi berat. Ya, baca dan baca, terus baca. Tiba-tiba motosikal saya kembali ringan, macam saya seorang sajalah yang menunggang motor itu. Terima kasih dan mohon maaf kalau kisah saya tak berapa seram. Terima kasih kembali. Berikut kiriman email seorang pendengar yang beritahu saya, Casey apa khabar? Khabar baik. Tolong ketengahkan pengalaman tapi jangan sebut nama di email. Itu nama sebenar saya dan saya tidak ingin orang yang mungkin sedang mendengar rancangan ini tahu tentang apa yang saya nak ketengahkan. Gunakan nama samaran Julie. Baiklah. Julie ingin ceritakan tentang seorang rakan ataupun acquaintance. Kawan kerja tapi tak rapat. Macam itulah. Namanya S.
seorang gadis. Julie dan S, mereka berdua adalah seorang pramugari ataupun air stewardess. Bertugas bersama dengan salah sebuah syarikat penerbangan. Di sinilah mungkin SIA, mungkin Silk Air, mungkin Qantas dan sebagainya. Tak nak beritahu anda syarikat mana, tapi salah sebuah syarikat penerbangan. Kisah yang Julie bukan nama sebenar nak ceritakan. Katanya di sini, saya ada seorang teman namanya S. Acquaintance, bukan kawan rapat pun. Kami cuma berjumpa di tempat tugas, senyum angkat tangan. Kalau sama flight kami, yalah jadi cabin crew sama. Kalau tidak, tidaklah. Tapi Kisi, teman saya nama S ni, orangnya cantik sangat. Saya sebagai seorang wanita, kalau dah cakap dia cantik, memanglah cantik orangnya. Sehingga kan ramai Kisi, passenger, kalau saya flight sama dengan beliau, ramai sangat akan memerhatikan dia. Kadang-kadang timbul juga rasa cemburu. Tapi rezeki dia lebih cantik dari kita. Yang penting kita buat tugas. Kisi. Selain dari itu juga, ada Kisi, pilot-pilot yang beberapa kali cuba berkenalan dengan beliau. Dan sehinggakan satu hari, apabila entah macam mana tercetus pula, salah seorang teman lelaki satu kabin ni menceritakan, sebab dia ni beberapa kali nak cuba berpacaran lah untuk menjadikan si budak S ni kekasihnya. Budak S ni tolak. Maklumlah Kisi, kalau dah boleh dapat pilot, siapalah nak cabin crew? Kata Julie, bukan nama sebenar. Jadi si budak S ni lepas cintanya ditolak, mulalah dibawa cerita. Dia mula katakan pada saya yang si budak S ni pakai susuk, sebab tu dia lawa ramai orang terpikat. Pada mulanya saya tak percaya. Saya tolak segala tuduhan yang rambang. Dan dia kata betul dia pakai susuk. Jadi akhirnya Kisi, satu hari ini saya dapat tahu yang saya satu flight cabin crew dengan budak S, dengan juga si Mamat yang cinta ditolak. Jadi Mamat ni datang bawa daun. Saya tanya ni daun apa? Daun kelo. Buat apa? Kau cuba taruh depan pintu sana. Nanti kau tengok apa jadi. Jadi saya pun ambil dan saya tanya lagi, kenapa taruh depan pintu? Mak aku cakap, kebanyakan orang pakai susuk takut nak langkah daun ni. Kau cuba taruh. Jadi saya pun taburkan daun tersebut. Betul-betul dekat pintu belakang kapal terbang. Apabila Kisi, si budak S ni sedang berjalan, dia terpandang bawah nampak daun-daun kecil ditaburkan. Dia terpekik sekuat-kuatnya Kisi. Jadi, bila ramai teman-teman yang lain termasuklah passenger dalam kapal terbang pusing ke belakang tengok dia, tercungap-cungap. Rupa-rupanya dia buat cerita Kisi. Semua perhatikan dia, dia pun duduklah dekat satu tempat duduk yang kosong. Bila ditanya, saya dengan budak lelaki ni betul-betul di hadapannya. Seorang lagi cabin crew tanya, "What happened to you?" Dia kata dia nampak lipas. Nampak lipas. Kisi, dia tunjuk-tunjuk dekat sana. Budak lelaki ni pun nampak daun, dia angkat daun tu, kutip dia buang. Barulah konon-konon dia baik daripada nampak lipas tu, kata Julie. Rupa-rupanya budak ni cantik, lawa, ramai yang tengok. Betul lah kata si Mamat ni, mengenakan susuk. Bagaimana Kisi? Kalau Kisi tak tahu, saya boleh kirimkan gambar. Kisi kalau tengok mesti terpikat. Tapi ingat Kisi, itu yang Kisi nampak di luaran. Di dalamnya, tidak ada sesiapa pun yang tahu. Kisah selanjutnya yang ingin saya bacakan. Ini adalah pengalaman daripada teman kita. Benar ataupun tidak, misteri jam 12. Hanya satu hiburan. Kita teruskan kisah yang terakhir pada malam ini di Ria 897 FM. Kiriman yang ingin saya bacakan kepada anda datangnya daripada seorang pendengar yang bernama Dila. Kata Dila, peristiwa ini berlaku di sebuah rumah sewa yang saya sewa. Dan kisah yang diceritakan oleh Dila berlaku di Johor. Saya ni adalah rakyat Malaysia. Asal kampung saya dari Melaka. Pada suatu hari saya nak cuba bekerja di Singapura.
Biasalah Casey, mata wang Singapura kalau kita convert kepada ringgit Malaysia memang tinggi. Ramai teman-teman saya pun dah mendapatkan pekerjaan di sana. Pekerjaan pun yang mereka dapatkan bukanlah yang susah-susah, di mana menjadi attendant minyak, ada yang juga bekerja di factory. Kasi bayangkanlah, kalau di Malaysia kita bertugas cuma dapat RM1,400. Di Singapura dapat $1,600. Tak ke double. Tapi masalahnya ulang alik tu. Saya ada lesen motor. Setelah saya dapat pekerjaan, saya pun mencari rumah untuk saya sewa. Rumah ni adalah sebuah rumah flat. Ini lama dahulu. Tapi sekarang rumah flat yang disebutkan ni dah tak wujud lagi. Dah terbengkalai. Dengar-dengar dah nak dirubuhkan kalau tak silap saya, katanya Dila. Daripada rumah saya di Johor, saya akan menunggang motosikal untuk ke Singapura bertugas. Bertahun saya buat kerja ni. Alhamdulillah rezeki Casey. Bukan senang nak cari rezeki, tapi kalau usaha, kita akan dapat apa yang kita impikan. Jadi setelah saya dapat kumpul duit yang secukupnya, saya mula buka dan meniaga kecil-kecilan di kawasan rumah saya di Melaka. Tapi pengalaman saya tentang sebuah rumah yang saya sewa. Ini di Johor, sebuah rumah flat. Saya tinggal di tingkat 4. Hampir setiap malam, 12:30 malam sampai pukul 2 pagi. Rumah tingkat atas akan dengar orang ketuk. Mengganggu tidur saya. Mula-mula saya buat bodoh sebabnya saya orang baru yang baru sewa rumah dekat situ. Jadi setelah saya tinggal situ dah lama, saya pun dah kenal beberapa jiran di sebelah kiri, sebelah kanan saya. Saya pun mula bertanya pada salah seorang jiran saya. Ini seorang kakak. Kakak ni ada 4 orang anak. Suami bertugas, dia menjaga 4 cahaya mata. Kak, saya tanya boleh? Apa dia? Tinggal atas kak Malam-malam saya nak tidur pukul 12, mesti ada orang ketuk-ketuk. Kakak tu tengok saya. Engkau tak tahu cerita? Cerita apa kak? Rumah dekat atas ni memang tak ada orang. Dah lama kosong. Tapi yang saya dengar tu, biasalah di rumah kosong, dah terbengkalai. Flat yang kau tinggal ni pun tak lagi nak dirubuhkan. Tingkat bawah, tingkat atas, dah tak ramai orang duduk sini. Saya terdiam. Kakak cuma nak cakap dengan kau je. Itu hari aku nak bilang kau. Tapi, yelah, engkau ni pun baru tinggal sini. Nanti kalau aku cakap macam tu, macam nak buat musuh dengan kau. Ini kau dah berbual dengan aku pasal hal ni. Aku nak cerita dengan kau sedikit. Cerita apa, Kak? Kalau boleh, kau duduk rumah ni jangan sorang-sorang boleh? Kau bawa lah teman kau. 2 orang dalam rumah ni pun jadi. Sorang-sorang janganlah. Berbahaya, Dik. Dengarlah cakap aku. Casey, saya duduk Johor. Saya tak ada seorang kawan pun yang saya kenal. Kecuali tempat tugas saya, dan orang tu ada tempat lain untuk mereka tinggal. Teman-teman semua berada di Melaka. Macam mana ni, Casey? Malam tu, saya balik kerja, saya masuk dalam rumah flat saya yang saya sewa di Johor. Masuk dalam beri salam, Assalamualaikum. Langkah kaki kanan, tutup pintu rumah, buka lampu. Saya letak beg tepi, pergi dapur ambil air, dan saya duduk dekat meja makan. Nasi bungkus yang saya beli
tengah saya makan, Casey. Kata Dila, saya dengar dalam rumah yang saya sewa, rumah flat ni, Casey. Dengar suara orang macam meringik. Tajam suara, terperanjat saya dibuatnya. Siapa tu? Tak kelakar? Astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Saya makan lagi. Tengah makan, ya Allah, Casey, saya bangun. Saya buka pintu. Baru saya nak jejak kaki dekat luar, kakak yang tadi saya berbual dengan dia keluar daripada rumah. Dila, malam ni kau tidur rumah kakak Dia dah datang tu. Kakak dengar suara dia. Kak, teman saya, Kak, masuk rumah sekejap, Kak. Saya nak ambil barang saya. Cepat. Masuk dalam, Casey. Dalam rumah meremang penuh rumah. Lampu kau jangan tutup, biar. Tutup pintu, ketak mangga, pergi rumah kakak. Tidur dalam rumah kakak. Kak, minta maaf, Kak. Apa tu benda, Kak? Kakak tak tahu apa benda, tapi kakak dengar orang cakap, kalau kau duduk sorang-sorang dalam rumah ni dekat tingkat atas, ada makcik ni pelihara polong. Ya Allah, Casey. Saya sebenarnya dah tak sanggup nak duduk rumah tu. Setelah kejadian malam tu, pada paginya, saya telefon tempat bertugas. Saya kata saya cuti sakit. Sebenarnya saya nak uruskan rumah yang saya sewa. Barang-barang saya ambil dan saya minta izin kakak untuk duduk rumahnya sementara waktu saya mencari rumah yang lain. Kakak tu izinkan. Bila saya tinggal rumah kakak ni, rumah saya, Casey, macam-macam bunyi. Orang tarik meja, orang hentak, berketuk. Masya Allah, terperanjat saya dibuatnya. Alhamdulillah, setelah saya bekerja, makan beberapa tahun, saya dah tak lagi ulang-alik Johor, Singapura, Singapura, Johor. Sekarang saya dah pun mengendalikan bisnes kecil saya di Melaka. Terima kasih. Selamat tengah malam. Dari Dila. Dan ada yang tanya, ini berlaku di sebuah, ini saya boleh cakap lah sebabnya dah tak wujud lagi tempat ni. Ini di Bukit Caga. Caga, betul sebetulnya. Flat di Bukit Caga yang pernah dialami oleh Dila satu ketika dahulu. Seram, tinggal seorang tu. Bayangkan nak cari rezeki bukan senang ni. Ada seorang teman berkongsi, itu teman saya nama Idris, berkongsi tentang lagu-lagu pemanggil hantu. Okey. Kesemuanya ada 5. Tapi tak tahulah jauh mana kebenaran lagu-lagu ini. Antaranya yang saya rasa mungkin agak lucu sedikit. Ada satu lagu ni yang dimaksudkan di sini dalam kategori lagu memanggil hantu juga. Okey, antaranya lagu yang di sini disenaraikan lagu Lingsir Wengi. Beberapa orang Jawa percaya kalau kamu menyanyikan lagu Lingsir Wengi, bakal muncul kuntilanak berdekatan dengan kamu. Lagu ini sudah dinyanyikan secara turun-menurun oleh orang-orang Jawa, tapi enggak ada yang tahu siapa sebenarnya mencipta lagu ini. Meski kedengaran agak menyeramkan, Lingsir Wengi banyak beredar dikongsi melalui laman internet. Ada dikatakan di sini melalui laman lain, entah benar ataupun tidak, ini hanya pendapat pandangan si penulis ini. Ada yang katanya Lingsir Wengi ini juga kalau didengarin seorang diri ataupun oleh orang yang kurang semangatnya, mampu nampak sesuatu yang menakutkan. Ada lagu-lagu yang lain seperti lagu Malam Satu Suruh. Merupakan tanggal pertama dalam kalender Jawa dan biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib, mengingatkan bahawa pengganti hari Jawa dimulai saat matahari terbenam dan bukan tengah malam. Masyarakat Jawa percaya kalau Satu Suruh adalah hari yang paling keramat
Itulah kenapa lagu Malam Satu Suruh dipercayai sebagai lagu mistik yang bisa memanggil makhluk halus. Juga ada filem yang dilakonkan oleh Suzana kalau tak silap saya. Lagu filmnya yang dipanggil Malam Satu Suruh. Mungkin ada di antara anda dah menonton filem itu. Apa pendapat anda tentang kisah filem Malam Satu Suruh? Saudara, kita akan teruskan bercakap tentang muzik. Ini ada satu lagi kisah yang ingin saya sampaikan dalam Misteri Jam 12. Saudara pendengar Ria 897, saya terima kiriman email. Ini kisah berkenaan dengan lagu. Ini adalah lagu yang dikirimkan pada saya dan saya dikatakan Kisi kalau kalau boleh jangan putarkan lagu ini on air hanya untuk Kisi dengar dan boleh Kisi nyanyikan semula sedikit lah sebagai contoh kepada para pendengar. Jadi saya akan nyanyikan sedikit apa yang saya dengar tapi tak semua. Bila dengar lagu ni pun agak seram sedikit meremang bulu rumah ya. Jadi apa yang berlaku, pendengar kita yang hanya ingin dikenali sebagai Mel, beliau berkongsi kejadian ini berlaku 5 tahun yang lalu. Waktu itu katanya 5 tahun yang lalu tu setelah nenek meninggal dunia. Tapi sebelum tu katanya nenek saya ni, kata Mel, suka menyanyikan lagu berikut ini untuk cucu-cucunya yang masih kecil. Dia nyanyi untuk cicit, nyanyi kalau yalah datang ke rumah. Dan dalam rumah nenek saya, kata Mel, ada tempat buai, gantung buai budak-budak. Memang tempat gantung tu tak pernah dibuka. Nanti kalau ada cucu atau cicit datang yang masih kecil lah, dia akan gantung tempat buai tu, dia akan letak cucu, dia akan duduk dalam bilik, dia akan menyanyi. Lagu yang dinyanyikan ni, kalau boleh saya nyanyikan sedikit takut nanti pula ternyanyi penuh Bunyi dia macam ni. Anda bayangkan dia sedang letakkan cucu ataupun cicitnya di buai, kemudian dia hayun buai itu, dia enjut buai itu sambil dia menyanyi. Ini audio rakaman suara neneknya yang saya tak dibenarkan untuk keudarakan, saya cuba bunyikan. Dida 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 da, cucuku kini sudahlah besar, sudahlah besar. Dida 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 da. Jadi saudara pendengar Ria 897, itu contoh kalau sedang mendengar. Setelah nenek meninggal dunia, lagu itu menghantui kami sekeluarga. Malam-malam tengah tidur, dalam bilik nenek, tidak ada orang berani tidur dan take over bilik nenek saya. Semua takut. Tengah duduk dekat ruang tamu sorang-sorang, nanti nampak seolah-olah susuk tubuh arwah sedang duduk dekat atas lantai. Tangan sedang pegang sesuatu di hadapan macam buai. Dengar dengan jelas suara arwah menyanyikan lagu yang sama. Cucuku sudah besar. Kata Mel, saya beberapa kali nampak susuk tubuh arwah. Nampak beberapa kali susuk tubuh arwah yang berada betul-betul dekat dalam bilik, tengah duduk bilik yang gelap. Setelah penampakan berlaku beberapa kali, saya, katanya di sini, dah tak berani matikan lampu. Lampu bilik arwah sentiasa dihidupkan. Menjadi takut pula. Kita semua pernah dengar alunan suara yang sama dalam rumah kami. Bila tengah tidur, nanti kadang-kadang terdengar bunyi suara
arwah nenek menyanyikan lagu yang sering kali dinyanyikan. Itu adalah alunan lagu favourite nenek saya, Casey. Pernah sekali saya sedang duduk dekat rumah seorang diri, kata Mel. Dekat meja makan, tengah duduk, dining table. Lalu, waktu tu saya rasa macam ada sesuatu dekat bawah meja tau. Saya macam tertendang sesuatu. Apabila saya nak menjenguk dekat bawah, saya nampak seolah-olah serupa macam arwah nenek sedang menyangkung bawah meja. Bila saya berdiri dengan begitu pantas, lutut saya terketuk pada meja sampai naik bengkak. Saya paksa diri saya jalan keluar daripada rumah, berdiri dekat luar dan menantikan ahli keluarga yang lain untuk pulang ke rumah. Gangguan arwah dalam rumah berterusan sebenarnya untuk beberapa bulan. Memang menyeramkan. Sampai ke saat ini, kalau Casey dengar lagu yang saya kirimkan, itulah suara arwah nenek. Tapi Casey tolong jangan putarkan on air. Casey dengar dan Casey cuba nyanyikan. Terima kasih. Selamat tengah malam. Dari Mel. Pendengar Ria 897, Anda boleh hubungi saya sekarang di 669-11897 dan pastinya kisah-kisah Anda akan saya terus ketengahkan dalam rancangan MG12. Baik, hello Ria, siapa di sana tu? Hello, siapa tu? Hello, siapa ni? Ya, Cik, ada apa, Cik? Nak telefon saya, ada kisah? Dia saya. Apa dia? Ya, saya. Ada cerita tak, Cik Mina? Ya, tak apa. Terima kasih, Makcik, Mohon maaf lah. Baik. Pendengar Ria 897. Silakan 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello? Ya, siapa bercakap tu? Nama saya Afi. Dan ini panggilan dari mana ni, Afi? Hougang. Dan pengalaman anda tentang apa ni? Silakan. Tentang macam ni, ada orang ketuk rumah kita tapi bila kita buka kan, angin kuat masuk lah. Saya dengan Itu berlaku gangguan ketukan di luar rumah anda ni jam berapa ni? dalam pukul malam lah, dalam pukul 1 lebih tu. Jadi anda dengar orang ketuk, buka pintu, tak nampak orang tapi macam ada angin meluru masuk gitulah. Pasal sebelum tu ada orang, kita punya family pernah kena sihir dengan orang lah. Jadi kita, jadi dia jadi dia ketuk rumah tu kan. Bila dia ketuk 3 kali. Pasal kita order McDonald's. Jadi bila kita buka pintu je, dia tak ada. Saya cakap, asal McDonald's datang siang sangat. Terus adik saya kan yang perempuan tu sedang kena sampuk. Jadi saya pergi kat dia, saya tengok dia macam sesak nafas. Itu je lah pengalaman saya. Yang awak tinggal di kawasan Hougang, tempoh hari baru saya telah pun dibawa survey salah sebuah kawasan dekat Hougang. Itu dekat longkang besar di Avenue 7. Anda pernah ke sana? Oh, pernah. Dia dekat masjid tu.
Saya rasa, saya tak pasti pula. Tapi saya dibawa ke sana sebab waktu malam lah. Bila tengok dekat kawasan tu, longkang besar. Memang seram, sunyi sepi lah. Dan dikatakan ada juga kisah-kisah berkaitan dengan longkang besar. Bukan longkang, saya rasa tu merupakan sungai. Sungai Punggol kalau tak silap saya. Punggol. Tak, di Hogang lah. Hogang Avenue 7. Tapi namanya Sungai Punggol kat kawasan tu. Dia, ada pernah ke sana? Tidak. Belum, Okey, terima kasih, Bang, Ya, saya Zaid. tu. Saya nak cakap ni. Seperti yang tadi telefon tu kan, bilangan orang, cakap orang betul-betul lah. Tak payah nak kacau-kacau. Terima kasih, Okey, terima kasih. Selamat tengah malam. Itu dia. Mungkin ada di antara anda merupakan penduduk kawasan Hogang dan pendengar-pendengar luar Singapura mungkin tak tahu di kawasan Hogang, estate perumahan Hogang ni ada sebuah sungai lah yang bercantum lah. Sungai itu dipanggil Sungai Punggol. Dan beberapa minggu, saya rasa 2 minggu yang lalu saya pernah kunjungi tempat tu. Survey lah tengok mungkin nak buat MG12 di sana ke Jadi seram lah malam-malam hari. Nak bila masuk lagi jauh, lagi dalam tu memang menyeramkan. Dan juga saya difahamkan dahulu dekat kawasan tu ada sebuah rumah kondominium kalau tak silap saya, ataupun sebuah rumah flat yang telah pun didirikan. Dan entah sekian lama rumah tu tidak ada orang yang nak membelinya. Kemudian rumah tersebut telah pun, bangunan tersebut yang disebutkan telah pun diubah suai sedikit luaran dan menjadikan ia sebuah rumah private kondominium sekarang ini. Dan tempoh hari bila ke sana tu memang rasa macam macam sesuatu lah. Tapi tak tahulah jauh mana. Nampak tak adalah. Saya nampak ada orang sedang dating lah dekat kawasan orang berlari-lari anak tu. Okey, 669-1897. Silakan hubungi saya sekarang. Okey, terima kasih pada anda yang berkongsi pelbagai kisah dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Saudara, kisah selanjutnya saya nak kongsi sama. Ini berkenaan dengan satu... Okey. Anda bayangkan, anda ni sebenarnya baru berpindah. Baru saja berpindah di sebuah rumah. Ini berlaku di Singapura. Ini kiriman daripada Encik Abdul Rahman yang berkongsi pengalaman beliau untuk Misteri Jam 12. Encik Abdul Rahman menceritakan melalui kiriman email kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Beliau waktu itu baru berpindah rumah. Jadi sebelum ni beliau menetap di rumah bersama dengan ibu mertuanya lah, dengan isteri, dengan seorang anak. Oleh kerana perabot-perabot tu belum lagi dibeli sepenuhnya, dan rumah tu mereka belum dah dapat kunci, dah boleh berpindah, dah ada api, dah ada air, cuma belum ada perabot. Ialah Casey baru nak mula hidup yang baru. Saya pun bukan orang berada. Perlahan-lahan kami membeli barang. Jadi difahamkan dalam kisah ini, bila saya baca ni, kata Encik Abdul Rahman, pada satu hari tu, misal kata mungkin hari Rabu lah, Rabu pukul 9 pagi ada penghantaran katil dan juga almari ke rumah baru Encik Abdul Rahman. 9 pagi Jadi Encik Abdul Rahman ni ada pilihan untuk bangun pagi dari rumah ibu mertuanya, siap-siap, kemudian kata beliau naik bas, pergi ke rumah ibu mertua, pergi ke rumah baru, buka pintu, orang hantar katil ni akan hantar, siapkan katilnya, pasang almari dan kunci pintu rumah, balik rumah ibu mertua. Ataupun kata Encik Abdul Rahman, saya boleh tidur di rumah baru saya untuk satu malam, besok pagi cuma bangun buka pintu. Tak perlulah saya bangun terlalu awal untuk bergegas, takut nanti lambat. Sebabnya mereka kalau lambat mereka akan tinggalkan. Jadi saya pun rasa gairah dan takut saya terbangun lambat, kata Encik Abdul Rahman. Saya takut terbangun lambat, sampai lambat, nanti barangan saya tak sampai. Saya pun kata pada isteri, biarlah abang bermalam dekat rumah baru. Saya cuma bawa iaitu satu bantal kecil, saya letakkan dalam beg dengan satu alas kain
untuk alas saya tidur supaya tak sejuk sangat. Kemudian isteri juga bekalkan satu selimut, bawa lah perkakas seperti berus gigi, sabun mandi untuk ke rumah baru kami. Jadi bila sampai rumah baru tu, saya keluar rumah ibu mertua agak malam, sekitar jam 9 lebih malam, sampai jam 10 lebih malam di rumah baru. Saya pun buka pintu, masuk dalam rumah, buka lampu. Jadi bayangkan apa yang digambarkan oleh Encik Abdul Rahman dalam kisah ini, rumah beliau ni, ruang tamu langsung tak ada perkakas rumah, langsung tak ada perabot. Begitu juga dengan bilik tidur, dapur cuma ada kabinet dapur dan semualah kosong. Beliau kata, saya pun tidur dekat ruang tamu, alaskan kain yang saya bawa, letak satu bantal, saya keluarkan selimut yang isteri masukkan dalam beg saya. Kemudian saya pun mula nak tidur. Yalah, waktu tu handphone pun tak ada kisi. Pergi rumah baru pun naik bas. Jadi Encik Abdul Rahman kata, sedang saya baring, saya tidur ni, saya bangun, saya pun tutup lampu lah. Cuma lampu dapur saya nyalakan. Tengah baring, tengah fikiran lah Besok pagi, almari datang, katil datang, kemudian nak beli barang lain. Dah sedikit sebanyak, adalah beberapa perabot, barulah mungkin keluarga saya boleh pindah lah. Sofa semua nanti bolehlah kisi. Cuma yang penting, mesti ada peti ais, televisyen untuk anak-anak, mesti ada katil untuk anak saya, untuk saya dengan isteri dan almari. Yang lain tak penting sangat lah. Jadi, sedang saya tidur, inilah kisah yang diceritakan oleh Encik Abdul Rahman di rumah baru. Dan rumah ini adalah sebuah rumah resale ataupun rumah beli semula yang beliau miliki. Kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Why are you doing this to us? Waktu tu saya sedang baring dekat ruang tamu. Oleh kerana rumah tu kosong, apa jua bunyi saya boleh dengar. Ada pantulan echo kisi. Mula-mula saya dengar bunyi pintu. Salah satu pintu rumah tu memang benar. Kalau kita tolak, buka ataupun tutup, dia ada bunyi karat pada pintu berkenaan. Jadi pendengar Ria 897 FM. Kata Encik Abdul Rahman ketika saya sedang baring, dengan jelas saya dengar pintu bilik yang dimaksudkan itu bergerak. Sebabnya hanya pintu tu bergerak, baru akan ada bunyi. Tapi saya pelik sih. Cara pintu tu bergerak, kalau mungkinlah pintu tu memang bergerak, oleh kerana ditiup angin. Sebab saya buka semua tingkap. Panas kisi. Rumah pun tak ada kipas. Jadi saya buka tingkap ruang tamu, tingkap bilik. Tapi kalau betul pintu tu bergerak kerana ditiup angin, kemungkinan saya tak kisah. Kalau dia tiup angin, dia akan bergerak sekali. Tapi kali ni, waktu tu, pintu yang difahamkan rosak. Bunyi seolah-olah ditolak, ditarik, ditolak, ditarik. Pada malam yang mana saya bermalam di rumah baru kami. Pendengar Ria 897 FM. Hanya ada cahaya pada lampu dapur. Saya bangun, berjalan menuju ke pintu bilik. Saya tengok tingkap memang saya buka. Saya cuba tolak pintu tu memang berbunyi. Kemudian saya cari apa yang boleh saya cari dalam rumah tu, yang boleh saya letak pada pintu supaya pintu tu tak bergerak dan tak berbunyi. Pergi dapur, saya buka almari atas bahagian bawah almari, dan nampak ada satu tong cat yang kosong. Saya keluarkan tong cat, memang kosong, dah kering. Saya angkat tong cat tu, saya letak pada pintu. Jadi setidak-tidaknya pintu tu kalau ditiup angin dah tak bergerak lagi. Saya pun baring dekat atas lantai.
Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Abdul Rahman. Kali ini belum sempat saya lelapkan mata. Ketegeng! Saya bangun, saya nampak Tung Chat bergulik kesi macam ada orang tendang. Astaghfirullahalazim. Saya dah tahu dah. Ada sesuatu yang tak kena dengan rumah ni. Maklumlah, rumah ni pun belum lagi disema. Malam tu juga, saya keluarkan surah Yasin yang saya bawa bersama. Saya duduk dekat ruang tamu. Saya baca Yasin. Tengah baca. Kisi pintu bilik tu bergerak sekali lagi dan tiba-tiba dihempas dengan begitu kuat. Saya tetap membaca dan terus membaca sampaikan pergerakan pintu berhenti dengan sendirinya. Habis saja saya baca Yasin, keadaan rumah tu macam ada sesuatu yang tak kena. Malam tu tak boleh tidur, Kisi. Saya pun takut. Walaupun saya ni seorang lelaki, saya membaca Yasin, saya tetap takut. Saya terpaksa buat perkara berikut ini. Saya bangun, pergi pintu depan, buka pintu depan. Kemudian saya buka lampu. Lampu bilik 1, lampu bilik 2. Rumah tu cuma ada 2 bilik tidur. Kemudian lampu ruang tamu saya matikan sebab kalau terlampau terang pun saya tak boleh tidur. Saya tidur dekat dengan pintu rumah saya. Tengah tidur depan pintu rumah, saya dapat rasakan macam ada orang langkah badan saya. Orang langkah badan, Kisi. Saya terdiam seketika. Apabila saya bangun, katanya Encik Abdul Rahman, saya nampak lampu bilik semua tutup. Dan di dalam sebuah bilik, iaitu bilik yang saya nak jadikan bilik anak saya, ada perempuan hitam rambut panjang sedang berdiri memerhatikan saya, Kisi. Mendengar rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kisah Encik Abdul Rahman tadi menakutkan dan menyeramkan. Tapi ada sebenarnya kisahnya adalah lagi yang mana setelah dia ternampak susuk tubuh wanita yang memerhatikan beliau yang katanya ternampak lembaga hitam seperti wanita yang sedang memerhatikan saya sedang tidur depan pintu, beliau menjadi takut dan akan tetapi beliau melawan perasaan tersebut sambil dia duduk dekat depan pintu rumah. Sambil tu dia tetap membaca Yasin. Sampaikan terlalu penat, dia pun tertidur di hadapan pintu rumah. Bayangkan, kalau jiran lalu nampak Cik Rahman tidur dalam bilik, dalam rumah yang kosong tu, mesti jiran tu terperanjat. Tapi Alhamdulillah, keesokan pagi delivery sampai. Dia pun pada pagi tu juga telah pun mendapatkan beberapa orang kawan untuk sama-sama membaca doa selamat dan mendapatkan seorang teman untuk semah rumahnya. Dan sebelum berpindah, rumah tu telah pun dibersihkan. Bersihkan ni bukan bersih kemas apa bersihkan secara semah lah yang dilakukan oleh Encik Abdul Rahman. Terima kasih pada Encik Abdul Rahman.